Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah masih lagi diberi kesempatan untuk sama-sama kita menonton dan mendengar The ITP series ini, iaitu episod yang keempat. Alhamdulillah saya masih lagi diberi kesempatan untuk buat video The ITP series ini. InsyaAllah doakan saya supaya saya dapat sudahkan rakaman sebanyak 50 video ini. Banyak juga tu ya, 50 video, iaitu 50 tajuk yang berlainan. Banyak sangat kisah yang saya nak kongsikan semasa saya berada di Sekolah Arab Ittihadiyah Tanjung Pagar. Okey, untuk episod yang keempat ni, alah panas lah pula dah. Untuk episod yang keempat ini, tajuk dia, Pedajal Junior. Okey. Kisah dia sebenarnya panjang. Suka kalau dikenakan balik. Dan memang orang kata memang dajal. Aku tak dajal, aku tak dajal, cuma aku mendajalkan sahaja. Okey. Cerita dia macam ni. Okey, sebabkan aku kepanasan, keringat aku dah keluar. Okey, cerita dia macam ni. Setiap sekolah ataupun mana-mana sekolah sahaja, tak kisahlah Arab ke bukan Arab ke, tak kisah apa-apa sahaja sekolah, mesti akan ada tempoh rawatan gigi sekolah, yang mana doktor gigi kuatnya angin, yang mana doktor gigi akan datang ke sekolah bersama nurse-nurse dia untuk buat rawatan gigi. Okey, semasa kita orang tingkatan 5 ni, kita orang tak ngam sangat lah dengan junior tingkatan 4 ni. Okey, kita orang memang tak ngam. Dan dalam tempoh, kalau tak silap saya, rawatan gigi ni selama 2 minggu, kalau tak salah saya. Dalam tempoh rawatan gigi tu, dalam tempoh doktor datang ke sekolah tu, pada suatu hari, kalau tak salah saya, hari Rabu, masa tu kelas Ustazah Roslina, kelas bahasa Arab, ataupun ustazah kelas mat bulat kita orang panggil. Maaf lah ya, jangan marah. Habis kelas tu kalau tak salah saya 30 minit sebelum rehat. Okey. Habis kelas tu, Amir Dasuki, iaitu ketua pengawas, bagi idea kat aku dan kawan-kawan aku lah. Tapi kawan aku tak layan sangat. Dia orang sibuk dengan hal borak mereka dengan tajuk yang dia orang berborak. Okey, Amir bagi idea, gano kalau kita kena set dekat tempat. Okey, cik Kelantan dah. Okey, gano kalau kita kena set dekat tempat. So, aku rasa yang ni menarik. Boleh juga. So, aku tanyalah, nak gano? Boleh kalau aku sokong, baru kalau nak kena aku tolong orang kata tolong bermesyuarat untuk bagikan, untuk dajakan apa yang bagus. Dan okey, lepas tu Amir bagi tahu, Amir royak kan kita dah japok dia, kita royak nurse panggil. Lepas tu aku memang rasa, ni memang orang kata ni memang good idea. So aku memang sokong 100%. Okey, aku yang ni aku sokong. So nak kena siapa? Aku tanya Amir pun bagilah senarai nama. Kalau tak salah saya, yang memang yang sahih, Faizatul Ashikin, adik Faizatul Aini. Dia tu memang yang didajalkan. Dan seramai 3 orang, 2 lagi tu saya tak ingat. Okey. So aku pun bagi tahu kat Amir, mu tulis nama. Sebab tulis semu supaya doktor sikit. So Amir pun tulislah nama. Selepas map bulat tu rehat. So kita orang rehat. Aku pun perasan Faizatul Aini masuk ke kelas. Tapi tak sure dia datang daripada mana. Mungkin daripada toilet ke, ataupun bilik guru ke, ataupun apa saja. So aku ngambil teruskan program rancangan. Lagi ketuk contoh aku pergi ketuk pintu darjah dia orang, pintu bilik, pintu kelas dia orang. Kata, Assalamualaikum, nurse panggil nama, yang pertama Faizatul Ashikin, yang kedua
Entah, saya tak ingat yang 2 orang lagi tu. So Faizal tak sikit pun bagi tahu. Ya Allah kamu ni. Aku baru je lepas kena panggil. Ni, kapah tak boleh lagi. Alamak. Ame cuik kat belakang aku. Weh, berigak lah. Aku pun auta lah. Aku tak tahu dah nurse panggil. Aku tak boleh panggil ya. So, alhamdulillah rancangan tu memang berhasil. Dan dia orang 3 sekawan tu pergilah bilik rawatan. Lama tak lama dia orang pergi kat bilik rawatan tu. Selepas habis rehat selama 35 minit. Habis je rehat. Lepas tu Ustaz Ahmad Ustaz yang naik kereta Hyundai tu. Ustaz Ahmad masuk mengajar hampir 15 minit baru dia orang datang, baru dia orang masuk kelas balik. 3 orang tu lah. Dia orang masuk kelas. Lepas tu datang Mek Bola, Ustazah Roslina. Ustazah Roslina ni cikgu kelas dia orang. Dan masa tu memang Ustazah Roslina ni dia dah kita orang dah banyak buat kes. So dia orang ustazah ni memang dah marah sangat dekat kita orang. So memang bila aku dengan Amir buat kes buat dengan nak budak-budak ni, memang dia orang panggil lah. Memang ustazah panggil lah. Ustazah ketuk. Ustazah pergi kat bilik darjah aku dengan tak ketuk pintu, dengan tak bagi salam apa. Ustaz Ahmad ada dalam kelas tengah mengajar. Dia panggil, Amri, mari sini. So, alamak. Ini dah orang kata masalah dah lah. So, aku dengan Amir pun pergilah. Orang kata buat muka kesian. Tanya, gapo Ustazah? Aku tanya Ustazah. Ustazah kata, awak rasa berapa saya panggil awak? So, untuk aku tahu dah apa. So, aku untuk lepaskan, untuk meredakan keadaan, aku senyap je. Aku ngambil senyap je. Kalau tak salah akulah. Aku senyap je. Aku tak mengaku pun. Aku just, ada gapo? Itulah aku auta. Lepas tu aku senyap. Lepas tu, Ustazah panggil masuk kelas tingkatan 4. Kelas junior lah. So aku pun masuk. Aku dengan Amir pun pergilah. Lepas tu Ustazah Roslina dia punya marah, dia punya membebel. Dia bagi tahulah sekian ni teruk punya perangai. Dah lah ketua kelas dengan ketua pengawas buat hal. Dah ketua kelas dengan ketua pengawas. Maknanya memalukan sekolah lah, apalah, dengan nurse, dengan doktor depan luar sekian membebel. So dia orang ustazah suruh aku minta maaf dengan dia orang. So dengan terpaksanya aku pun minta maaf lah aku dengan Amir. Ustazah ada tanya aku, Rana boleh nak khianat gini? So aku pun bagi tahu sebenarnya kita orang berbincang. So berbincang balik untuk minta maaf. So aku pun minta maaf lah aku dengan Amir. Ustazah kata, Tengok 2 orang senior ni yang awak tak boleh buat contoh. Bla 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 ustazah bagi tahu. Aku tak kisah pun masuk sini keluar sini. Nanti hari lain aku buat kes pula. Dan ustazah punya denda, dia bagi tahu salah seorang kena dukung. Maknanya kena naik ke atas belakang salah seorang. Aku kan 2 orang. Sama ada Amir naik atas aku ataupun aku naik atas Amir. Alamak, ini orang kata dah denda yang paling paling rare. So aku pun bagi tahu, mu ni berat, aku ni engel. Mu dukung aku lah. Lepas tu Musan ada denda. So kenalah denda hampir setengah jam juga kena denda dalam kelas dia orang kat depan. Lepas tu habis tu ustazah pun perambatlah, so pergi ke kelas. Dah pergi kat kelas. Masuk kelas. Mula-mula bawa gini. So untuk kes tu berakhir di situlah. Aku pun masuk ke kelas dan satu kelas yang gelakkan aku. Aku ingat ke satu kelas menyokong aku, tetapi dia orang pun gelakkan aku. Aku pun tak pasti kenapa, sedangkan kita orang masa tu memang tak ngam sangat dengan tingkatan 4 masa tu. Saya ulang balik masa tu. Dan sebagai ringkasannya, untuk kes tersebut aku memang akan ingat sampai bila-bila, kerana aku ketua kelas dan ketua pengawas sendiri yang buat hal.
memang aku ingat balik memang rasa kelakar sangat. Dan aku rasa junior yang kena tu mesti akan ingat. Wallahu alam lah, dia dah lupakan pun. Tetapi aku rasa mesti dia orang akan ingat bahawa aku ni belajarkan dia orang sampaikan hampir dekat sejam menunggu kat dalam bilik rawatan tu. Sebenarnya nurse tak panggil pun. Kena tipu. Dan akhir kata, sebagai pengajarannya, kita senior janganlah kita sesuka hati nak usik orang ataupun nak khianat orang ataupun nak dajarkan orang. Kerana kalau kita khianat kat orang, kita perkenakan orang, nanti kalau kita tak kena denda, nanti kita akan kena balik. Kalau kita tak maaf, nanti Allah akan balas balik kepada kita. Kita tak naklah macam tu. Jadi pengajaran untuk kisah ini, tak kisahlah junior ke senior ke, jangan kita saling kena mengena. Kalau senior jangan kenakan junior, kalau junior jangan kenakan senior, kerana perkara tersebut tak elok dan boleh mendatangkan orang kata rasa ketidaksukaan. Begitulah. Jadi kalau dah terlanjur buat tu, pergilah minta maaf. Kerana orang yang meminta maaf ini adalah seorang yang berjiwa besar. Dan akhir kata, terima kasih kerana setia menonton untuk episod keempat ini. Walaupun agak panjang sedikit bebelan aku, jangan lupa like, share, subscribe dan komen untuk video ini. Dan jangan lupa untuk sentiasa menonton The ITP Series. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang menonton, janganlah marah, janganlah terasa hati atau sebagainya. Ini adalah kisah saya, bukan kisah orang lain. Ini adalah kisah saya. Ambillah kisah ini buat sebagai pedoman. Jangan buat idea untuk lakukan kejahatan, tetapi untuk buat pedoman dan pengajaran. Terima kasih.